tahan dulu. Kita baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin. Okey. Pada pagi ni Rabu 20 Oktober 2021. Okey, sebenarnya kita akan ulang kaji pelajaran 1, pengertian dan kepentingan sirah. Okey, sebenarnya kita dah habis dah belajar. Adalah cerita sikit di belakang sana tu tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kita akan sambung cerita tu lepas-lepas ni. Yang ni kita akan ulang kaji dulu. Sebab insya-Allah lah mungkin kita akan ada sedikit ujian lah kot lepas ni. Akan dimaklumkan kemudian Mukadimah Ayat Mula. Cumanya kita belajar dulu semula apa yang kita dah belajar yang pelajaran 1 dulu dah, pengertian dan kepentingan sirah. Okey, jadi untuk pengertian dan kepentingan sirah, murid-murid boleh buka dulu buku teks muka surat 9. Yang mula-mula awal-awal dulu belajar. Okey. Mukadimah ambil pen Mukadimah untuk terangkan apa yang penting pada muka surat 9 ini. Okey, muka surat 9 ni kita belajar tentang pengertian sirah. Okey, perkataan sirah yang kita belajar tu ada maksud dia dah. Okey, sirah. Okay, maksudnya kita nak belajar maksud perkataan sirah. Okey, perkataan sirah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Tengok dah, Mukadimah gariskan bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu kita, bukan bahasa Inggeris kita. Asal dia berasal daripada perkataan bahasa Arab. Okey. Bahasa Arab pula, apa perkataan dalam bahasa Arab tu? Memang sirah ke? Tak, dia sebenarnya berasal daripada perkataan sara. Sara. Baru ni masa kita sempat belajar sedikit dengan Mukadimah sendiri waktu dalam kelas Sara, Mukadimah ayat dia. Banyak kali kita cuba ingat perkataan ni. Sara iaitu maksud dia mengembara ataupun perjalanan. Okay, Sara, mengembara ataupun perjalanan. Dah ingat perkataan Sara, perkataan bahasa Arab Sara. Inilah perkataan asal bagi sirah, maksud dia mengembara ataupun perjalanan. Okey. Dari sudut yang lebih dalam iaitu kalau kita tengoknya, sirah ni cerita kelahiran, peristiwa sekeliling Rasulullah, kehidupan daripada dia lahir sehingga dia mati kan. Watak dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maring baru kita cuti sambut kelahiran tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidi Rasul dah. Okey. Dari sudut istilah ataupun sudut yang lebih dalamnya, sirah ni bermaksud apa? Riwayat hidup. Riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala gerak-geri baginda, tutur kata, perlakuan ataupun perbuatan dan juga diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang Nabi diam. Nabi tak suka tapi Nabi tak larang untuk kita buat. Diam tu pun dikira sirah juga. Okey, jadi pertamanya maksud dari sudut bahasa. Contoh kita ambil perkataan bahasa tu. Okey, Sara ni perjalanan, mengembara. Istilah ni, dari sudut istilah ni dia panjanglah sikit, dia menerangkan apa sebenarnya maksud sirah tersebut.
Okey. Jadi, tengoklah perkataan-perkataan yang penting yang Mukadimah garis-gariskan ni dah. Seterusnya, okey, kita belajar juga perkataan selain daripada sirah. Kita belajar perkataan ni, sejarah. Okey, serupa ke? Sama ke sejarah dan sirah ni? Okey, tengok. Sejarah ni pula berasal daripada perkataan Arab juga. Apa perkataan Arab bagi sejarah? Syajaratun. Syajaratun. Yang bermaksud pokok. Kalau kita belajar bahasa Arab, syajaratun ni maksud dia pokok. Ataupun ada juga kita belajar family tree kalau dalam bahasa Inggeris kan. Iaitu salasilah keturunan ataupun asal usul sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Asal usul, salasilah keturunan. Yang itu kita maksud dia sejarah dah. Seterusnya muka surat 10. Okey. Sejarah pula, tadi dari sudut bahasa daripada perkataan syajaratun, maksud dia pokok ataupun asal usul. Dan salasilah keturunan. Kalau dari sudut istilah, dari sudut yang lebih dalam, apa maksud sejarah ni sebenarnya? Rekod ataupun catatan yang berlaku pada masa dahulu kala. Sama ada dia ditulis atau disampaikan daripada nenek moyang kita dah. Maksudnya sejarah lah tu. Kita mungkin tak hidup zaman penjajahan Jepun contohnya. Tapi kita dengar cerita daripada nenek kita yang pernah melalui zaman tersebut. Lepas tu ada orang tulis dalam buku. Yang tu kita panggil sejarah dah. Rekod atau catatan yang berlaku pada masa yang lepas dahulu. Okey. Jadi sirah dan sejarah ni berbeza. Sirah sebagai satu-satunya teladan yang utama bagi generasi kini untuk membina semula keagungan dan keunggulan Islam. Okey. Sirah ni dia tentang Nabi kita sahaja. Kalau sejarah tu tentang semua. Okey. Dan sirah ni dia bukan setakat pentingnya kepada Nabi kita ni, sebabnya dia Nabi kita ni dia buat apa-apa semuanya adalah wahyu daripada Allah. Apa yang Allah detikkan tu semua adalah perbuatan dia, bukannya saya saja dah. Sebab Nabi kita diutuskan bukan oleh sesiapa, bukan dilantik, tapi diutuskan oleh Allah sendiri dah. Okey, buku teks muka surat 11 kita belajar apa pentingnya, kepentingan sirah. Apa pentingnya kita belajar sirah? Kenapa penting kita belajar sirah? Yang pertama, supaya setiap Muslim dapat memahami dan menggambarkan bahawa hakikat, zahir dan batin Islam semuanya terdapat dalam kehidupan Rasulullah. Okey. Sebabnya Rasulullah ni bukan di kalangan malaikat. Rasulullah di kalangan manusia seperti kita juga dah. Jadi dia buat apa yang kita buat hari-harian. Jadi contoh terbaik, gambaran terbaik satu kehidupan manusia, hakikatnya zahir ataupun batin. Maksudnya hati kita yang tak nampak ni, batin ni benda yang tak nampak, ataupun zahir perbuatan yang nampak adalah semuanya terdapat ada dalam kehidupan Rasulullah. Yang kedua, membantu Muslim memahami dan juga mengecapi isi kandungan Al-Quran. Kerana banyak ayat-ayat Al-Quran dihurai oleh kejadian dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada ayat Al-Quran yang mengandungi perintah kan? Tapi contoh yang sebenar kita tak dapat gambarkan. Tapi dengan Rasulullah menunjukkan contoh yang berpandukan ayat Al-Quran tersebut, kita boleh faham macam mana sebenarnya nak buat tindakan kita dah. Contohnya dalam ayat Al-Quran, dia Allah menyeru kita menjadi pemaaf contohnya. Contoh tu ditunjukkan oleh Nabi kita.
Yang ketiga, agar setiap Muslim dapat mengumpul seberapa banyak perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar. Okey. Maksudnya sama ada akidah ataupun kepercayaan, ibadah dan akhlak, semuanya budaya tersebut dan pengetahuan tersebut diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh tengok dalam sirah baginda. Okey, yang keempat, membolehkan pendakwah mencontoh Islam, mencontohi dan mendidik mengikut pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri selaku pendidik, penasihat, guru dan pembimbing yang utama. Nabi sendiri ni dia sebenarnya jadi guru daripada apa yang diwahyukan ayat Al-Quran kepada dia. Dia sendiri yang ajar sahabat-sahabat dia. Jadi macam tu lah sebenarnya Nabi menunjukkan contoh macam mana kita sekarang boleh mengajar pula generasi akan datang tentang Islam. Dan yang kelima, sebagai petunjuk kehidupan kerana sejarahnya, sirah Nabi ni sendiri meliputi segenap kehidupan, kemanusiaan mahupun kemasyarakatan diri baginda sendiri ataupun pergaulan baginda dengan orang lain, dengan masyarakat. Sampai kepada kepimpinan negara pun Nabi ajar kepada kita. Tunjuk contoh kepada kita. Okey. Tengok sini lagi. Ni pun kepentingan sirah juga. Yang keenam, baginda seorang pemuda yang waras, peribadi yang dipercayai. Dia ada peribadi yang dipercayai di kalangan keluarga dan sahabat. Seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah lembut dan bersopan santun. Peribadi yang sangat dipercayai dah. Itu pentingnya kita belajar tentang sirah sebab Nabi ni bukan setakat orang percaya dia jadi Nabi, tapi sebelum daripada tu lagi peribadi dia adalah yang paling dipercayai. Baginda juga pejuang yang mengurniakan sepenuh usaha dan tenaga. Jadi kena tengok contoh dia juga dah sebab banyak yang contoh Nabi jadi. Panglima perang, ketua negara, suami, bapa. Ada belaka Nabi ni dah. Okay. Baginda juga seorang Muslim yang waras, lagi bijak membahagikan kehidupan dia kepada Allah, keluarga dan sahabat handai. Nabi ni dia jadi belakon, jadi kita boleh tengok belakon. Dia jadi bapa macam mana, dia jadi anak macam mana, dia jadi anak saudara macam mana, pemimpin negara dah. Boleh tengok belakon. Okey, itulah pentingnya kita belajar dan terus belajar sirah ataupun perjalanan hidup Nabi. Okey, hari ni untuk latihan. Okey, latihan ni tiada dalam buku awak. Tiada dalam buku. Jadi, bila tiada dalam buku, awak boleh cetak, boleh print ataupun salin dalam buku tulis kecil awak tu. Sikit je ni dah, kalau nak salin pun sikit je ni. Okay. Kemudian awak warnakan petak jawapan yang betul. Dia ada dua ni jawapan ni. Jadi warnakan mana jawapan yang betul. Okey, Mak Halimah baca satu-satu soalan untuk awak hari ni. Okey. Pengertian sirah terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan apa? Budaya ke istilah. Cepat jawab dah. Nanti awak mainkan balik video ni kalau tak sempat. Sirah berasal daripada perkataan Arab atau Jawi. Sirah bererti sunnah dan peta ataupun jalan. Sirah ialah kisah palsu ataupun hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada permulaan ataupun kelahiran hingga kewafatan baginda. Sirah diceritakan berdasarkan Al-Quran ataupun buku cerita. Okey, setakat itu sahaja. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.